Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum ladzi la yamutu wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Jadi dalam adab yang ke-47 yang lalu, sekarang ni kita dah selesai adab yang ke-48. Semasa kita bincang adab yang ke-47, Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu menyebut nama beberapa orang ulama. Dari antara yang disebut ialah nama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kita dah bincangkan pada pengajian lalu tentang riwayat hidup dan kata-kata hikmat daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi dalam adab yang ke-47 juga, penulis menyebut anak murid yang agung bagi Imam Syafi'i, iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, dia ialah salah seorang anak murid Imam Syafi'i yang berajar dengan Imam Syafi'i di Baghdad. Jadi semasa Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Ahmad meninggal dunia di Mesir, Imam Ahmad radhiyallahu anhu berumur dalam 40 tahun. Jadi di kesempatan yang ada ni, insya-Allah kita berkenalanlah dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dan kitab An-Nur Qudusiyah ni kita tak bacalah, sebab hari ni kita akan baca riwayat hidup Imam Ahmad sepenuhnya, sekiranya Allah Ta'ala izinkan. Dan sekiranya Allah Ta'ala izin, selepas habis kita bincangkan riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal, baru kita sambung semualah ada adab yang dinyatakan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Jadi untuk membincangkan tentang riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal, jadi saya merujuk kitab yang bernama At-Tabaqatul Kubra yang dikarang oleh Imam Sya'rani juga. Maksudnya Imam Sya'rani yang menulis kitab Anwar Qudusiyah, dia juga menulis kitab yang bernama Tabaqatul Kubra. Tabaqat tu maknanya tingkatan-tingkatan ahli sufi. Al-Kubra maksudnya tabaqat, kitab yang besar. Kubra tu maknanya kitab yang besar lah. Kitab yang besar yang menghimpunkan riwayat-riwayat hidup ahli sufi. Jadi maknanya kita faham bahawa Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam bentuk penulisan, dia mengasingkan penulisan teori di dalam kitab Al-Anwar Qudusiyah. Tapi dalam masa yang sama, Imam Abdul Wahab Sya'rani juga menulis kitab secara khusus tentang riwayat hidup ahli-ahli sufi yang dia sendiri nyatakan sama ada dalam kitab An-Nur Qudusiyah ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Jadi kita rujuklah kepada kitab At-Tabaqatul Kubra ni, bagaimanakah Imam Abdul Wahab Sya'rani menulis riwayat hidup salah seorang imam ahli sunnah yang agung dan imam salah seorang daripada mazhab yang empat, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi dalam kita terus bacalah dari Imam Abdul Wahab Sya'rani berkata, wa minhum, setengah daripada ahli sufi ialah al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kana radhiyallahu anhu yaqulu. Jadi pertama sekali, maknanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, maksudnya riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal ni amat luas. Maksudnya daripada sudut fiqahnya, daripada sudut pengajian hadisnya, daripada sudut pekerjaannya, itu semua amat luas lah. Tapi Imam Abdul Wahab Sya'rani, dia tulis berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal daripada sudut ilmu tasawuf. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berkata, tuba liman ahmalallahu ta'ala zikrahu. Ini ialah ungkapan pertama dan keterangan pertama yang Imam Abdul Wahab Sya'rani tulis tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, kelahirannya di Baghdad, tarikh dia lahir, apa segala tu kita boleh rujuk kemudian lah. Tapi pertama sekali yang paling penting, ungkapan Imam Ahmad yang paling penting sekali untuk kita faham ialah tuba, beruntunglah
Cuma taubat ni dia masukkan satu pokok yang amat besar di dalam syurga. Liman kepada mereka yang ahmala, Allah Ta'ala menanggungkan oleh Allah Ta'ala zikrahu, akan zikirnya. Mana Imam Ahmad nak bagi tahu kepada kita, sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikannya sebagai tempat terzahirnya zikrullah. Mana-mana manusia yang Allah Ta'ala letak kepadanya amanah untuk berzikir. Ada manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sembahyang saja. Ada manusia yang dicipta untuk baca Quran saja. Ada manusia yang dicipta untuk haji, zakat dan seumpamanya, pelbagai bentuk ibadat. Tapi salah satu ibadat yang teragung yang Imam Ahmad bin Hanbal sendiri bagi tahu kepada kita ialah manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan amanah berzikir pada dirinya. Maksud apa yang Imam Ahmad bagi tahu kepada kita ni difahami juga daripada hadis Nabi SAW. Maksud Rasulullah berkata, tiada mana-mana malam yang Allah Ta'ala tadi mengilhamkan kepada makhluk-makhluknya dengan ilham yang lebih agung daripada mengajaknya berzikir. Mana kita nak bertaubat kepada Allah. Cuma bila kita nak bertaubat ni, kita nak buat apa? Saya dulu buang masa. Saya dulu banyak buat maksiat. Saya dulu tak suka, tak peduli kepada agama, tak peduli kepada kematian, tak peduli kepada akhirat. Tiba-tiba satu hari kita diberikan kesedaran untuk bertaubat. Jadi apakah ibadat yang kita nak buat? Jadi ada manusia yang Allah Ta'ala ilhamkan, pergilah sembahyang jemaah, pergilah mengaji, pergilah kuliah, surau dan seumpamanya. Ada seorang lagi diilhamkan untuk buat aktiviti kebajikan sosial, tolong manusia seumpamanya. Sebab dia kata nak bertaubat, jadi dia nak buatlah kerja agama. Tapi manusia yang paling beruntung dari kalangan manusia yang bertaubat ialah apabila Allah Ta'ala mengilhamkannya berzikir. Jadi suatu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesiapa yang Allah Ta'ala jadikannya tempat berzikir, sesiapa yang Allah Ta'ala pilih untuk berzikir, maka itulah orang yang dipanggil tuba, dikurniakan dengan satu pokok yang amat besar di dalam syurga yang dinamakan dengan syajaratu tuba, pokok yang bernama tuba. Jadi nak difahami daripada situ bahawa walaupun Imam Ahmad dia terkenal daripada sudut periwayatan hadis, maksudnya dia menulis kitab hadis yang teragung yang bernama Musnad Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Dan Imam Ahmad juga dia terkenal sebagai salah seorang imam mazhab yang mempunyai mazhab fiqh yang sendiri. Tapi Imam Ahmad juga ialah manusia yang berzikir, bertasawuf. Sebab tu dia kata, siapa yang berzikir, beruntunglah orang tersebut. Wa kana yaqulu, dan Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, ra'aitu rabbal izzah, aku melihat Allah Ta'ala fil manam, di dalam tidur. Faqultu, lalu aku bertanya kepada Allah, wahai Allah, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaika, apakah perkara yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada kamu, wahai Allah wahai Allah. Jadi Imam Ahmad tanyalah kepada Allah Ta'ala, apa ibadat yang nak dibuat ni? Faqala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu, bi kalami, dengan perkataanku, ya Ahmad, wahai Ahmad. Maksudnya apa ibadat yang tertinggi ialah membaca Al-Quran. Cuma soalan sekarang ni, Imam Ahmad bertanya kepada Allah Ta'ala, apakah ibadat yang tertinggi? Setelah kita selesaikan rukun Islam pertama, setelah kita sempurnakan rukun Islam kedua, ketiga, keempat, kelima, muamalat, munakahat, jenayat dan seumpamanya kita bincang tu, apakah daripada semua ibadat-ibadat ni, apakah yang paling agung pula? Maka Allah kata, ibadat teragung yang paling cepat, yang diamalkan oleh orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah kalami, membaca Al-Quran, menghayati makna Al-Quran. Maksudnya semata-mata Al-Quran tu saja. Maksudnya Allah jawab, ibadat teragung, bukan ibadat asas pertengahan mula-mula tu. Ibadat teragung ialah kalamku, iaitu Al-Quran. Jadi aku tanya juga kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, bi fahmin au bi ghairi fahmin, baca Quran ni yang menjadi ibadat teragung ni dengan faham ke ataupun tak faham? Maksudnya kalau orang Arab ataupun penuntut ilmu yang mengaji bahasa Arab ataupun ahli sastra Arab
bila dia baca Al-Quran tu adalah sedikit faham. Ataupun orang yang memang mengaji agama, ustaz, tok guru seumpamanya, dia baca Quran dia faham. Ataupun bi ghairi fahmin, ataupun orang yang baca tak faham. Macam kita ni lah, kita yang bukan bangsa Arab ni. Kalau kita baca Quran, kita baca sajalah. Tapi kita pun tak faham makna apa, kita kena rujuk tafsir dan seumpamanya. Jadi adakah semata baca Quran yang menjadi ibadat yang paling agung tadi tu mesti disyaratkan kefahaman ataupun tidak? Qala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Dengan faham pun baca Al-Quran menjadi ibadat, wa bi ghairi fahmin, dan sekiranya tidak dengan kefahaman pun bacaan Quran tadi tetap menjadi ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi ibadat yang teragung. Noktah, habis itu. Jadi itu ialah mimpi yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal tentang apakah ibadat yang paling agung. Jadi kalau kita difahami daripada perkataan tadi tu, kalau kita duduk dengan syekh-syekh yang besar lah, syekh-syekh yang agung, maka mereka punya ibadat ataupun amalan mereka yang dizahirkan setiap hari ialah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, pagi baca Al-Quran, petang baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Jadi kita yang tak berapa faham ni pun tiru. Oh, kita pun nak baca Quran juga. Tapi zikir tak buat, kan? Kita pun nak baca Quran. Selawat tak buat. Kita pun nak baca Quran juga, tapi istighfar tak buat. Jadi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, rubba talin lil Quran wal Quranu yal'anuhu. Ramai je orang baca Quran, tetapi Quran melaknatnya. Jadi adakah ibadat Quran yang paling agung tadi yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan ibadat yang Rasulullah kata baca Quran tapi dilaknat oleh Quran? Jadi yang kita nak fikir tadi tak berlawan ke? Imam Ahmad kata, Allah bagi tahu kepada Imam Ahmad, maksudnya baca Quran tadi paling agung. Tiba-tiba dalam hadis yang lain Rasulullah kata baca Quran kena laknat. Jadi semestinya lah tidak berlawan, kerana keadaan tersebut berbeza mengikut keadaan orang yang membacanya. Jadi kalau orang yang membaca Quran, baca saja ya, tapi tak sembahyang, memanglah kena laknat. Orang yang baca Quran tapi tak puasa, kena laknat. Dan orang baca Quran juga tapi tak mau berzikir, tak mau istighfar, tak mau selawat, kena laknat jugalah. Jadi siapa pula yang baca Quran yang mendapat rahmat ni? Ialah orang yang menyempurnakan segala rukun tadi. Orang yang menyempurnakan zikir, orang menyempurnakan sembahyang, selawat, istighfar, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bila semua ibadat tu dia dah sempurnakan, maka apa lagi ibadat dia nak buat? Maka ibadat dia nak buat ialah bacalah Quran. Maksudnya membaca Quran, memandang kepada Quran, membaca tu ialah ibadat teragung. Cuma bukanlah semua orang masuk tarekat ni dia akan jadi pandai bahasa Arab. Itu pula satu masalah. Orang ni bersungguh-sungguh bertarekat, bersuluk, membersihkan hati, dah dapat ilham macam-macam. Apa segala ilmu semua Allah dah bagi pada dia. Tapi kalau dia baca Quran tetap tak faham juga. Macam contoh depan mata kita ada pernah berjumpa dengan salah seorang wali Allah yang agung, iaitu Ayah Jak. Maksud Ayah Jak tu semua makna Quran ada kat dia. Semua kasyaf langit bumi tu Allah bagi kepada dia. Cuma kalau dia baca, kita suruh dia buka Quran tadi, kalau kita tanya apa terjemahan bahasa-bahasa Arab tu, dia tak tahu sebab dia tak mengaji. Itu yang Allah kata bi fahmin wa bi ghairi fahmin tu. Maksudnya kalau orang seperti Yasin, dia baca Quran tadi dengan bi fahmin. Dia dah sampai kepada kemuncak dan dia baca dengan kefahaman. Itulah ibadat teragung pada dia. Dan seperti Ayah Jak tu sendiri, kalau dia baca Al-Quran di akhir hayat dia, itu juga ibadat yang paling agung walaupun dia tak faham. Sebab kedua-dua mereka telah menyempurnakan rukun Islam tadi. Dia dah menyempurnakan asas. Mereka lah ahli zikir. Mereka lah ahli semayang yang khusyuk. Mereka lah ahli ibadat, ahli puasa dan seumpamanya. Jadi seorang baca Quran dengan faham, seorang baca Quran tak faham, tak ada masalah. Boleh je. Cuma yang tak maunya kita baca Quran, Quran laknat, itu yang tak mau. Sebab Quran suruh zikir, kita tak berzikir. Laknat lah. Quran suruh khusyuk dalam sembahyang, kita tak khusyuk. Jadi kena laknat. So, Quran suruh istighfar. Banyak ayat suruh istighfar, wastaghfirillah, wastaghfiru, yastaghfirun. So, Quran suruh istighfar, kita tak istighfar. Memang kena laknat. Jadi nak difahami, maksudnya jangan kita dengar ungkapan ulama'-ulama' ni, betul terus kita pun ambil secara kasarnya. Lepas tu kita tinggalkan ibadat yang lain, jadi tanpa kefahaman. Dari itu ungkapan kedua lah daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yang ketiga pula. Ini ketiga lah yang dikatakan oleh Imam Abdul Wahab Syarani. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal, maksudnya dia nak bagi tahu salah satu sifat wara' yang ada di sisi Imam Ahmad. Apabila salah satu hadis datang
Maksudnya satu orang meriwayatkan hadis, maksudnya Imam Ahmad, dia mendengar hadis daripada seorang guru. Jadi dia tak akan meriwayatkan semula hadis tersebut kepada murid-muridnya. Sehinggalah dia dengar hadis yang sama juga daripada perawi yang kedua. Maksudnya dia dengar juga hadis yang sama daripada guru yang kedua, maka dia kata sah di sisiku, dua orang perawi meriwayatkan kepada aku, barulah aku tadi meyakini hadis tersebut sah daripada Rasulullah, lalu aku akan meriwayatkan semula kepada murid-muridnya. Itu salah satu sifat wara' je lah. Dan Imam Abdul Haq Syarani berkata sifat wara' tersebut juga digunakan oleh Imam Yahya ibn Ma'in dan Imam Abdullah ibn Daud, wallahu ta'ala alam. Dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, tazawwaja Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalatu wassalam makhafatan nazari. Maksudnya Imam Ahmad berkata, Nabi Yahya alaihi salatu wassalam berkahwin ialah kerana semata-mata takutkan pandangan. Maknanya, kalau kita tadi tak berkahwin, kita tadi selalu memandang kepada syahwat, pandang kepada perempuan, pandang kepada aurat manusia, aurat perempuan dan lelaki, pandang kepada perempuan, perempuan pandang kepada lelaki lah. Jadi nak bagi tahu, salah seorang daripada Nabi Allah yang agung, namanya Nabi Yahya bin Zakaria, dia berkahwin tadi bukan semata-mata kerana syahwat untuk seks dan seumpamanya, tapi dia tadi berkahwin ialah kerana nak menjaga dirinya daripada maksiat. Jadi itu dia nak mengajar kepada kita niat apabila kita tadi berumah tangga, atau bila kita tadi niat untuk bersama-sama isteri dan seumpamanya, isteri bersama suami, jadi apakah niat yang perlu dihadirkan semasa nak membuat hubungan tersebut? Niat ni ialah memelihara diri kita daripada maksiat, daripada dosa. Maksudnya syahwat yang tak terkawal, syahwat keinginan memandang kepada aurat manusia, lelaki dan perempuan dan seumpamanya, itu macam mana nak jaga tu? Tak ada cara melainkan dengan tazawwaja, maksudnya berkahwin. Sambung. Jadi Imam Abdul Haq Syarani berkata, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dialah satu contoh ikutan dalam mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Maksudnya menjauhi perkara yang direka cipta. Dan perkara yang paling bahaya sekali yang direka cipta ialah akidah lah. Kita sekarang ni kita risaunya bid'ah dari segi fiqh. Oh, bid'ah fiqh, pakaian macam mana, jubah macam mana, serban macam mana, janggut macam mana, kayu siwak. Oh, kita risaunya bid'ah dari sudut fiqh tadi. Kan semayang ni ada ke tak ada, semayang duha ni berapa rakaat, semayang isyraq ni ada ke tak ada. Kita sibuknya pada fiqh. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, dia lah manusia yang paling kuat sekali meninggalkan bid'ah. Bid'ah di dalam akidah. Itu yang paling penting lah, yang nak kita fikirkan. Jadi Imam Abdul Haq Syarani kata, wa kana la yada'u qiyamal laili qattu. Dia tidak pernah meninggalkan seumur hidupnya bangun malam. Ini kita minta ampun daripada Allah lah. Satu ibadat yang memang kita tak mampu nak, kita lemah. Jadi moga-moga kita dapat amalkan lah. Walahu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatun. Dan bagi Imam Ahmad bin Hanbal tadi, pada setiap 24 jam, khatmatun sekali khatam Quran. Maknanya kalau 10 hari khatam Quran. Kalau sebulan khatam Quran. Wa kana yusirru dhalika 'anil nas. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia menyembunyikan perkara tersebut. Menyembunyikan dia tadi baca Quran daripada manusia. Maksudnya kalau dia baca Quran di depan orang, orang tak perasan pun. Sebab dia melalukan Al-Quran di atas hatinya. Maksud Quran ni kita boleh baca. Maksud kita boleh bercakap ni. Bercakap dengan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita boleh membaca dalam hati. Kita diam lah. Tapi dalam hati kita bercakap. Bercakap di dalam hati. Dalam istilah ni dia panggil hadithun nafsi. Bercakap di dalam diri. Sebab sekarang ni yang biasa kita cakap dalam dirinya, takut yang banyaknya ialah kita mengutuk manusia. Atau kita mengumpat manusia dalam hati. Atau kita bercakap-cakap benda-benda tak elok dalam hati. Tengok, begah dalam hati, bangga dalam hati, sombong dalam hati dan seumpamanya. Tapi kenapa pula kita tak gunakan hati kita tadi tu untuk mengingati Allah SWT? Sebutlah Allah ke? Ataupun mengapa pula kita tak menggunakan hati tersebut untuk membaca Al-Quran? Tapi ini di sisi orang yang sememangnya menghafal Quran dan di sisi orang yang telah menyempurnakan segala rukun. Maknanya
Imam Ahmad bin Hanbal, dia dah menyempurnakan segala ibadat yang lain. Jadi sebagaimana dia tanya Allah sendiri, apa ibadat yang paling agung? Jadi bila Allah kata ibadat yang paling agung ialah baca Quran, jadi dia baca Quran. Sama ada dia baca Quran tadi pada zahir hatinya ataupun pada batin hatinya ataupun pada zahir lidahnya. Kalau orang yang belum sampai kepada maqam baca Quran, istighfarlah dalam hati, selawatlah dalam hati, boleh juga. Jadi apabila kita dengar riwayat hidup macam ni, jadi kita tahulah ibadat kita amat lemah. Jadi jangan sekali-kali kita megah. Wa qala Abu Ismah radhiyallahu anhu berkata, satu malam aku tidur di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad datang di tengah-tengah malam, dia letakkan air. Air zaman tu lah untuk berwuduk dan seumpamanya. Dia apabila berpagi, Imam Ahmad pun datang. Jadi dia tengok, air tadi tak berubah. Maksudnya air tadi tak menjadi sedikit. Air tadi tak berkurang. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun berkata, subhanallah, dia kata, kenapalah pelajar-pelajar agama tadi tidak bangun pada waktu malam untuk beribadat. Maksudnya Imam Ahmad dia tidak meredai sekiranya kita tadi semata-mata mempelajari ilmu zahir dan meninggalkan amalan tarekat. Maksudnya kita tadi tak bangun berzikir, tak bangun untuk bertahajud. Maksudnya berdiri, bangun pada waktu malam tu, niat utama ni ialah berzikir. Dan berzikir tadi sekiranya dah hidup dalam hati, barulah dimasukkan dalam sembahyang, jadi bangunlah untuk sembahyang. Jadi syarat, maksudnya itu kefahaman penuntut ilmu di zaman dulu. Jadi hari ini kalau kita tak faham seperti mana ulama ni faham, kita akan faham, saya dah menuntut ilmu, saya dah hafal Quran, saya dah hafal hadis, saya dah jadi ustaz, jadi tak payah lagi dah masuk tarekat. Ataupun tak payah lagi dah nak berzikir. Tak perlu lagi dah nak duduk di bawah guru mursyid. Jadi itulah kefahaman yang salah. Maksudnya semata-mata ilmu yang kamu mengaji itu baru ilmu zahir. Kita masuk dalam tarekat ni untuk berjalan di atas sirat mustaqim. Sambung. Jadi Imam Tuhan Syarani juga kata, Imam Ahmad bin Hanbal sentiasa memakai pakaian yang amat bersih dan berwarna putih. Dan dia sentiasa memelihara nisainya, rambutnya dan segala badannya lah. Dan apabila Imam Ahmad bin Hanbal tadi duduk dalam satu-satu majlis, dia hanya menyebut tentang cerita-cerita akhirat saja. Dia tak sentuh langsung masalah-masalah dunia ni. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga dia menghadiri majlis-majlis perkahwinan, majlis seumpamanya khitan dan seumpamanya, dan dia tadi makan dalam majlis tersebut. Maksudnya itu nak bagi tu cara hidupnya lah. Dan satu ketika pakaian menjadi kurang. Maksudnya ibunya tak ada pakaian yang sempurna dan seumpamanya. Tiba-tiba datang zakat kepada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berkata, dari Imam tolak. Imam Ahmad tadi tolak zakat tersebut. Dia kata, tidak berpakaian lebih baik daripada mengambil saki-baki daripada harta manusia, maknanya zakat tadi lah. Dan Imam Ahmad kata, sesungguhnya ni kita punya keadaan dunia yang susah ni. Kita punya kesusahan di dunia ni ialah ayyamun qalail. Hari-hari yang sedikit saja. Summa narhalu min hazihi dar. Kemudian kita akan tinggalkanlah dunia ni. Maksudnya Imam Ahmad kata, kalau kita susah macam mana sekalipun, tak ada makanan ke, tak ada pakaian ke, tak ada apa ke, dia kata, tak apa, sabar. Dia kata, bukan nak duduk sejuta tahun kat dunia ni. Susah macam mana pun, kita mati, selamat, pindahlah ke akhirat. Dan Imam Syarani kata, Imam Ahmad tadi apabila dia tadi lapar, dia akan ambil pecahan-pecahan roti yang kering tadi, roti-roti kering yang keras tadi tu. Lepas tu dia masukkan dalam air. Maksudnya dia ambil, lepas tu dia tepuk-tepuk daripada debu-debu apa segala tu. Kemudian dia masukkan dia dalam air supaya roti tadi jadi lembut. Kemudian dia pun makan dengan garam. Dan dalam keadaan yang lain, manusia kadang-kadang memasakkan untuk Imam Ahmad tadi daging dan kacang dal. Dan sebahagian besar daripada lauk ini makan oleh Imam Ahmad tadi ialah cuka. Jadi apabila Imam Ahmad tadi berjalan, dia kemana saja dia pergi, dia tak izinkan orang tadi ikutnya di belakang. Ataupun dia tak izin orang tadi berjalan bersama-sama dengan dia pun. Maksudnya dia akan jalan seorang-seorang saja. Kemana dia pergi, dia buat semua seorang-seorang. Dan apabila Imam Ahmad sakit, dia orang ambil dia punya air kencingnya dan dibawa kepada doktor. Zaman dulu dia panggil tabib lah. Dari tabib tadi pandang kepada air kencing tersebut, maka dia berkata, hadza baulu rajulin qad fattatal ghammu wal huznu kabidahu. Inilah air kencing bagi satu orang manusia yang kegelisahan dan kesedihan telah menghancurkan hatinya. Maksud nak bagi tahu, tabib di zaman dulu dia pandang sajalah, maka dia dah tahu segala penyakit. Cuma nak bagi tahu, Imam Ahmad tadi dia sentiasa berasa kesedihan dan dia sentiasa berasa kerunsingan terhadap keadaan umat Islam.
Mana kita hari ni, kita tak, kalau kita ada memikirkan sedikit tentang umat Islam tadi pertama sekali ialah diri kita lah. Diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak, jiran, kampung seumpamanya. Ada tak kita fikir kenapa dia orang ni tak semayang, kenapa dia orang ni tak tahu agama, macam mana nak ajak dia orang pergi semayang, macam mana nak baiki. Kalau kita tak ada memikirkan langsung tentang umat Islam, tentang kemaslahatan umat Islam, maka itu tandanya laisa minhum, yang Nabi kata itu bukan orang Islam. Jadi Imam Ahmad ni salah satu sifat ni, dia amat mengambil berat terhadap umat Islam. Jadi dia amat sedih lah sebab zaman dia tu, separuh daripada zaman dia hidup dia diuji umat Islam dengan akidah Mu'tazilah, akidah yang bid'ah. Jadi dia amat sedih dengan melihat manusia tadi rosak akidahnya. Jadi Imam Syarani sambung. Imam Syarani kata, kana yuhyil laila kullahu. Imam Ahmad ni menghidupkan malam seluruhnya, min munzu kana ghulaman, semenjak dia tadi muda lagi. Ini salah satu ibadat Imam Ahmad yang agung lah. Maksudnya dekat atas tadi dia kata qiyamul lail, tapi dekat bawah dia kata menghidupkan malam seluruhnya. Mana ni jenis manusia yang tak tidur malam. Wa kana min asbarin nasi 'ala al-wahdati. Dan Imam Ahmad ni manusia yang paling kuat kesabarannya dalam bersendirian. Mana kita sekarang ni kalau kita duduk bersendirian, mestilah kita tadi nak ambil telefon, nak WhatsApp orang ni ke, nak jumpa orang ni ke, ataupun nak pergi ke sana ke sini ke. Tapi Imam Ahmad dia kata dia tak peduli. Dia sangat jarang berjumpa manusia. Manusia hanya boleh berjumpa dengan Imam Ahmad ni. Dia kata dalam kitab ni, fil masjid, sekiranya solat jemaah je, baru jumpa dia. Au janazatin, ataupun nak pergi hantar jenazah ke kubur. Au iyadatin, ataupun nak ziarah orang sakit. Itu je baru orang dapat jumpa dia. Tapi nak kata ajak lepak duduk tepi jalan ke, duduk kedai makan ke, semua tak ada, semua tak pernah jumpa. Dan Imam Wakana yakrahul masyiya fil aswaq. Dia tak suka berjalan di pasar-pasar, di tempat-tempat yang membuang masa ni lah. Wakana wirduhu kulla yawmin wa laylatin salasu mi'ati raka'atin. Masya Allah. Wirid Imam Ahmad bin Hanbal ni pada setiap hari ialah 300 rakaat. Maksudnya dalam 24 jam, siang dia ada semayang siang sebanyak 150 rakaat, dan di sebelah malam pun dia ada semayang sebanyak 150 rakaat. Falamma duriba bisiyat. Jadi maksudnya bila dia semayang tadi tu tak bertentangan dengan dia baca Quran. Sebab dalam semayang itulah dia boleh baca Quran, sebab itulah dia boleh khatamkan Quran tadi setiap hari. Sebab sememangnya kebanyakan aktivitinya ialah berdiri semayang beribadat. Jadi dalam kitab dia kata, falamma duriba bisiyat, maka zaman fitnah, ada zaman fitnah ni dekat belakang tu ada sikit lah. Tak kala Imam Ahmad tadi dah mula dipukul, dha'ufa badanuhu, maka badannya menjadi lemah. Sebab orang seksa dia, sebab dia tak ikut akidah Mu'tazilah tadi. Dan apabila badan dia dah semakin lemah, dia semayang 150 rakaat dalam tempoh 24 jam. Jadi kita minta ampun lah kan, maksudnya tak dapat lah kita nak, tak sanggup, maka tak dapat kita nak buat seperti itu pada hari ini, tapi kita usahakanlah dapat buat 2 rakaat ke 3 rakaat ke 10 rakaat pun tak apa. Cuma apabila dia kata khatam Quran dalam 24 jam, itu benda yang bukan mustahil. Hari ni kalau buat pun boleh. Cuma syarat ni dibaca dengan cepat. Mata Quran tadi boleh dibaca dengan tahqiq, maksudnya baca dengan perlahan, baca dengan tadwir, pertengahan ataupun hadar. Jadi kalau kita baca dengan bacaan hadar tadi, sempatlah baca kan 1 juzuk 5 minit, 10 minit per sempat. Dan Imam sambung, Imam Ahmad bin Hanbal ni dia menunaikan haji 5 kali sahaja. Sepanjang umurnya daripada Baghdad tadi, dia pergi menunaikan haji 5 kali sahaja. Jadi sepanjang dalam 5 kali tadi tu, 3 kali berjalan kaki. Berjalan kaki tu maksudnya daripada Baghdad, kalau sampai ke Baghdad pergi ke Mekah tadi dalam 1800 km jalan kaki pergi, dah selesai buat haji, lepas tu balik. Jadi dalam dia punya perbelanjaan dia dalam haji, pergi haji dan balik haji tu, dia kata dalam lebih kurang 20 dirham. 20 dirham ni maksudnya tu, dalam nilai kita sekarang ni dalam 700 ringgit lebih. Itulah kos haji yang dibelanjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Maksudnya nak bagi tahu, pertama sekali dia bukan menjadikan haji itu sebab untuk kita membazir duit. Kan? Kalau minimum haji tadi orang boleh pergi 10,000, 15,000 pergilah. Tapi kalau hajinya saja pergi haji, bayarannya 150,000. Bayarannya 100,000, itu bukan pergi haji namanya. Jadi Imam Ahmad nak bagi tahu bukan haji itu sebagai satu, saya nak pergi haji menjadi alasan untuk kita membazirkan duit, bukan, tak ada. Ni sambung satu cerita. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal ni dia ditangkap oleh khalifah di zamannya. Kerana khalifah tadi berakidah Mu'tazilah.
Dan akidah tadi nak Imam Ahmad tadi kata Quran tadi makhluk. Quran tu maksudnya ayat Al-Quran yang kita baca tadi makhluk kan. Maksudnya dia kalam Allah yang makhluk. Maksudnya dia nak minta keluarkan ungkapan tadi tu, kenyataan tadi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia tahan diri, dia tak sebut sebagaimana dikendaki oleh Mu'tazilah tadi. Jadi dalam cerita ni dia bagi tahu apabila Imam Ahmad tadi ditangkap dan nak dibawa ke tempat untuk seksaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah jalan tadi ada satu orang manusia yang bernama Abu Haytham Al-Ayyar. Jadi Abu Haytham ni dia sempat berjalan, dia pergi ke sebelah Imam Ahmad yang tengah kena rantai apa segala tu. Dia berjalan di sebelah, dia kata, "Wahai Ahmad, aku adalah si fulan pencuri." Dia kata, aku ni pencuri, dia kata. Aku telah dipukul 18,000 kali oleh pemerintah ni lah. Sebab aku tadi mencuri. Tadi bila diorang pukul tadi, diorang nak suruh aku mengaku yang aku ni mencuri. Tapi dia kata 18,000 kali diorang sebat aku pun, aku tak mengaku pun, dia kata. Aku tetap kata saya tak bersalah, saya tak bersalah, saya tak bersalah. Padahal dia kata wa ana a'rifu anni 'alal batili. Padahal aku tahu aku ni orang aku yang buat salah, dia kata. Tapi tetap aku tak mengaku, dia kata. Jadi dia kata fahzar, maka berhati-hatilah Imam Ahmad. Kamu sekarang berada di atas kebenaran. Jangan sekali-kali kamu tadi mengaku ataupun mengikut kehendak mereka sekiranya kamu tadi merasai kesakitan sebatan tersebut. Maksudnya so tahanlah, sabar lah kan. Maksudnya kalau dia paksa kamu cakap Quran tadi makhluk ke, apa saja seksaan yang dia buat, kamu atas kebenaran, maka kamu tahanlah, sabarlah. Janganlah kamu tadi menyerahkanlah. Jadi dalam kitab dia kata setiap kali Imam Ahmad bin Hanbal merasa kesakitan pada badan dia disebabkan oleh sebatan tersebut, dia akan teringat nasihat pencuri tu, dia kata. Pencuri yang kata tahan-tahan, jangan menyerahkanlah, dia kata. Dan setiap kali selepas tu Imam Ahmad apabila dia teringat saja kisah tersebut, dia akan sentiasa mendoakan agar Allah memberi rahmat kepada Abu Haytham Al-Ayyar pencuri tadi tu. Itu satu kisah lah, dan habis kisah tadi tu. Dan apabila fitnah tadi dah habis, maksudnya khalifah-khalifah tu bertukar. Dia yang banyak menyeksanya zaman khalifah yang bernama Mu'tasim. Tapi apabila Mu'tasim tidak dah habis, tukar kepada Wathiq. Jadi sampai pada satu khalifah yang bernama Al-Mutawakkil. Maksudnya khalifah yang bernama Mutawakkil ni, dia adalah salah seorang khalifah yang mencapai kepada darjat wali kutub di zaman dia. Jadi dia bukan orang biasa. Maksudnya dalam Ibnu Arabi, dalam kitabnya bagi tahu, ada wali kutub yang menghimpunkan pemerintahan zahir dan batin. Pemerintahan zahir seperti pemerintahan ni zahir ni, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas tu daripada lepas 4 orang tu, dia bagi tahu lagi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah ni lah, yang dari khalifah dalam masa sama dia pun kutub. Dan salah seorang yang disebut oleh Ibnu Arabi Al-Mutawakkil. Dia salah seorang khalifah yang juga wali kutub di zaman dia. Maksudnya dia memerintah zahir dan batin. Itu Ibnu Arabi dia bagi tahu juga ada juga dari kalangan kutub-kutub ni yang hanya memerintah batin sahaja, tetapi tidak dizahirkan pemerintahan pada zahir. Seperti Imam Abu Yazid Al-Bistami dan umpamanya radhiyallahu anhu. Jadi apabila dah selesai fitnah tersebut, dari Imam Ahmad pun dibawa masuk bertemu dengan khalifah yang baru tu lah, yang bernama Al-Mutawakkil. Jadi maka Khalifah Mutawakkil tadi berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, kamu lihatlah." Maksudnya ibu kepada Imam Ahmad tadi. Maksudnya Imam Ahmad datang dengan mak ni. Jadi dia kata, "Wahai ibu, kamu lihatlah." Bukan, ini ibu ni maksudnya mak kepada Imam Mutawakkil tadi. Maksudnya Khalifah Mutawakkil tu sebelah dia mungkin ada mak dia. Jadi apabila Imam Ahmad datang saja, maka dia kata kepada ibunya, "Wahai ibuku, qad naratid daru bihadzal rajul." Sesungguhnya rumah kita menjadi terang benderang dengan sebab orang ni datang. Maksudnya khalifah tu istana, duduk dalam istana, lampu segala, pelita semua dah terang dah. Tapi sebab khalifah ni dia kasyaf, dia kata apabila datang saja wali Allah yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal ni, rumah kita menjadi terang kerana nur yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Maksudnya dalam kisah yang lain lah, maksudnya yang kita dah bincang bawah ni, salah seorang berjalan dan dia bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi dia tanya kepada Nabi Khidir, apakah maqam Imam Ahmad bin Hanbal? Maka Nabi Khidir kata dia adalah salah seorang daripada as-siddiqin, maksud maqam tertinggi selepas Nabi-Nabi dan Rasul. Kemudian mereka membawa pakaian-pakaian yang amat sempurna dan cantik, yang mahal, dipakaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sebab zaman tu dah habis dah, fitnah Mu'tazilah tadi dah selesai. Fabaka, lalu Imam Ahmad pun menangis. Dia kata, "Aku terselamat
daripada pemerintah-pemerintah dan segala harta benda mereka, umri kullahu, sepanjang umurku, dia kata. Hatta idza dana ajali, dia kata, tapi sekarang ni apabila aku dah nak mati ni, aku diuji pula dengan mereka dan dengan dunia mereka. Thumma nazaha lamma kharaja, kemudian dia pun cabut pakaian-pakaian tersebut tak kala dia nak keluar. Maksudnya dia tak terima lah. Walaupun khalifah dia tu orangnya baik, khalifah dia bukan orang biasa tu. Sambung, salah satu lagi ibadat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ialah dia sentiasa menyambung puasanya. Sambung puasa ni dia panggil saumul wisal. Saumul wisal ni kita tak boleh nak buat sangat sebab badan kita tak cukup kuat ni. Saumul wisal ni maksudnya orang yang berpuasa menyambungkan siang dan malam. Maknanya maghrib tu dia tak berbuka puasa, dia tunggu sampai kepada subuh pagi besok. Tapi yang Imam Ahmad buat ni, dia menyambungkan siang dan malam. Lepas tu bukan sehari. Dia menyambungkan siang dan malam tu selama 3 hari. 3 hari, lepas tu baru dia berbuka puasa. Jadi dia kata kat sini, fayuftiru kulla salasati ayyamin. Dia akan berbuka puasa setiap 3 hari sekali. Ala tamrin wa sawiqin. Dengan memakan tamar dan dengan makan bijirin-bijirin sekali. Bijirin, gandum seumpama dia dah hancur-hancur kan. Masukkan dalam air, lepas tu makan dengan buah tamar. Jadi itulah ibadat manusia yang agung. Seperti Imam Ahmad tadi lah. Jadi puasa bersambung dibenarkan sekiranya kita tadi berkemampuan. Tapi kalau kita tak boleh kan menyebabkan penyakit ke ataupun menyebabkan gastrik seumpamanya, ataupun kalau kita puasa sambung tadi tu, lepas tu dah tak larang nak semayang, dah tak boleh nak berdiri, nak berjalan pun tak boleh. Jadi dia tak dibenarkan pun kepada orang awam seperti kita ni. Dan mereka imam-imam yang agung ni, roh dia tadi yang membawa jasadnya, jadi boleh. Jadi Imam Fudail bin Iyad berkata, telah dipenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu 28 syahran, sebanyak 28 bulan. Maksud zaman fitnah yang berlaku di zaman Mu'tazilah tadi, dia tadi dipenjarakan selama 2 tahun 4 bulan. Dan dia kata wa kana fiha, dan pada dalam tempoh 2 tahun lebih tadi tu, dia dipukul pada setiap malam dengan cemeti sehingga kan dia tadi pengsan. Dan dia tadi dicucuk-cucuk dengan pedang. Kemudian dicampak di atas tanah. Kemudian dipijak-pijak pula. Maka dia berkekalan dengan siksaan tersebut sehinggalah mati khalifah yang menyeksa yang bernama Mu'tasim tadi. Kemudian datang atasnya khalifah yang lain. Kemudian disebabkan khalifah yang tadi dah tukar-tukar tadi, Imam Ahmad dah dikeluarkan daripada penjara tadi. Kemudian dia pun berhijrah. Maksudnya dia tadi menyorok. Pergi ke satu tempat, dia menyorok dan dia tak keluar kepada apa-apa aktiviti sekalipun. Sehinggalah mati semua khalifah-khalifah tersebut dan dilantiklah khalifah yang kita sebut tadi yang bernama Al-Mutawakkil. Maka pada ketika itu barulah fitnah Mu'tazilah tadi diangkat dan dihentikan seksaan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad tadi dimuliakan, diagungkan. Dan ditulis kepada seluruh pelusuk negara-negara Islam tadi bahawa jangan sekali-kali ada yang membawa akidah Mu'tazilah dan dizahirkan sunnah Nabi Muhammad SAW bahawa Quran tadi tidak dihukumkan sebagai makhluk. Dan Imam Abdul Wahab Syarani berkata, wa khamadatil Mu'tazilah, maka pada ketika itu terpadamlah akidah Mu'tazilah, wa kanu asyarra tawaifil mubtadi'ah, dan Mu'tazilah tadi salah satu daripada kumpulan ahli bidah yang paling jahat yang pernah muncul dalam sejarah umat Islam. Dan Imam Bishr al-Haris radhiyallahu anhu berkata, Imam Ahmad bin Hanbal diuji dengan pelbagai mehnah, pelbagai kesusahan di zamannya, sehingga dia tadi keluar seumpama emas merah yang menyala-nyala. Maksudnya ni nak bagi tahu hikmat. Apakah hikmat ujian yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal tadi? Tadi kita maklum yang buat seksaan, yang menzahirkan seksaan, yang menzahirkan Mu'tazilah tadi itu semuanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Berada di dalam qada dan qadar, cuma mesti ada hikmatnya. Tak adalah benda yang Allah Ta'ala buat tadi sia-sia. Jadi Imam Bishr al-Haris kata, salah satu hikmat ni ialah Allah Ta'ala nak membersihkan kerohanian Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma cara pembersihan tu macam-macam, masing-masing lalu cara masing-masing lah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia melalui dengan cara diseksa zahirnya, lalu batinnya menjadi amat bersih, bercahaya seperti emas yang berwarna merah. Sebab itulah apabila dia datang ke istana Mutawakkil tadi, Mutawakkil kata orang ni punya cahaya lagi kuat daripada semua cahaya yang ada dalam istana tadi. Dan Imam Haytham radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal ialah hujjah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas semua ahli zamannya. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal tadi dia seolah-olah
manusia yang bercakap dengan lidah ketuhanan. Maksudnya kalau dia kata haram, halal, betul, salah, hendaklah kamu bertaubat. Jadi dia tu menzahirkan hujah syariat, menzahirkan syariat Nabi Muhammad di zamannya. Dan Fudail bin Iyad ialah hujah Allah di zamannya. Begitulah pada setiap zaman akan ada manusia yang dizahirkan pada setiap zaman untuk menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, sekiranya manusia tadi ada 100 kebaikan, tetapi dia tadi meminum arak, nescaya semua kebaikan tadi akan dipadam oleh arak tersebut. Ini salah satu nasihat daripada Imam Ahmad kepada kita. Maksudnya banyak maksiat ni. Kan merompak, berzina, mencuri, seumpamanya, menuduh manusia, sombong, bongkak, takabur. Tapi Imam Ahmad berkata ada satu maksiat yang paling bahaya sekali, iaitu meminum arak. Sebab dia akan menyebabkan semua kebaikan kita terpadam sebelumnya. Sebab minum arak tadi, minum arak ni ialah menghilangkan akal. Apabila menghilangkan akal, maka terlupalah kepada Tuhan. Dan apabila terlupa atau hilang akal tadi, maka hilanglah ingatan, mengenalannya kepada Allah tadi. Jadi kurniaan akal tadi tujuannya untuk mengingati, mengenal Allah. Jadi dia pergi buang akal tadi tu, dia hilangkan ingatan, hilangkan akal dia. Maka semua kebaikan tadi tak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengkufuri nikmat akal dengan minum arak tadi. Dan Imam Ahmad juga berkata, jangan sekali-kali kamu menulis ilmu daripada manusia yang mencintai dunia. Maksudnya kalau kita tadi nak mencari guru, sama ada ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir dan seumpamanya, dan kita jangan sekali-kali mengambil ilmu tersebut daripada manusia yang hatinya ada kecintaan kepada dunia. Dunia tu maksudnya pangkat, kebesaran, pengaruh, pujian dan seumpamanya. Kerana ini dikhawatiri bahawa ilmu tersebut akan merosakkan murid tadi. Maksudnya apa saja sifat yang ada kepada guru akan berpindah kepada murid. Jadi kita minta lindung. Dan Imam Abdul Syarani berkata, satu ketika jiran Imam Ahmad bin Hanbal tadi sakit. Tetapi Imam Ahmad tidak pergi menziarahinya. Maka anak dia tanya, wahai bapa, kenapa kita tak pergi ziarah jiran kita ni? Maka Imam Ahmad berkata, wahai anakku, kita sakit dah bertahun-tahun dah. Dan sampai sekarang pun sakit lagi, dia pun tak datang ziarah kita. Jadi dia kata, macam manakah kita nak pergi ziarah kepada dia? Maksudnya Imam Ahmad nak bagi tahu, aku lebih sakit daripada jiran tadi tu. Kan dengan sebab seksaan dia. Maksudnya dia punya seksaan dia tu, kesakitannya walaupun dah berhenti di zaman Imam Al-Mutawakkil tadi, tapi kesan daripada seksaan, kesakitan tu kekal sampai dia meninggal dunia. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, tidak pernah diriwayatkan daripada mana-mana sahabat kelebihan-kelebihan yang terlampau banyak seperti mana yang pernah diriwayatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maksudnya ini ialah maksudnya Imam Ahmad dia adalah pengkaji hadis, dia penghimpun hadis. Jadi dia kata ada macam Sayyidina Abu Bakar contohnya, ada 10 hadis menceritakan fadilat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ada 10 hadis, Sayyidina Osman ada 10 hadis contohnya lah. Tapi dia kata bila sampai saja pada Sayyidina Ali, maka terdapat banyak hadis, lebih 20, 30, 40 hadis yang menceritakan tentang fadilat secara khusus Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi kita dalam ahli sunnah, kita boleh, maksud kita meyakini dan kita menerima dan kita beriktikad kelebihan-kelebihan setiap manusia. Khalifah ke semua wali-wali Allah, ke semua mereka mempunyai kelebihan. Sayyidina Ali ada kelebihan, Sayyidina Osman ada kelebihan. Cuma kaedah yang kita perlu faham dalam akidah ahli sunnah ialah al-maziyatu la taqtadil afdaliyah. Mana al-maziyah, mana kelebihan. Kelebihan yang ada pada seseorang la taqtadi, tidak memestikan al-afdaliyah, dia lebih afdal daripada orang lain. Maksudnya kita ada contohnya bapa dan anak. Maksudnya anak tadi, bapa tadi ialah ahli berzikir. Anak tadi menghafal Quran. Jadi anak tadi menghafal hadis. Jadi anak tu ada kelebihan menghafal hadis dan menghafal Quran. Tetapi dia tetap tidak lebih afdal daripada bapanya sebab bapanya tadi ahli zikir. Jadi semata-mata anak tadi ada kelebihan, kan? Dia tidak menjadikan dia tadi melebihi kedua ibu bapanya daripada sudut afdaliyah tadi. Jadi walaupun Imam Ahmad bagi tahu fadilat yang datang dalam hadis yang berkaitan dengan Sayyidina Ali lebih ramai daripada fadilat yang diriwayatkan daripada 3 khulafa sebelumnya, jadi itu tak bermakna kita tadi akan melebihkan Sayyidina Ali kepada orang yang lain. Kerana ahli sunnah radhiyallahu anhu mereka telah bersepakat mengatakan bahawa khalifah, manusia yang paling afdal selepas Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
Kedua ialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketiga Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian barulah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini ada satu kisah yang lain. Maksud kisah secara khusus tentang satu ketika ada satu orang manusia. Dia daripada satu tempat yang jauh lah. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi Khidir. Maksudnya orang tadi, dia tu ahli ibadat. Dia mimpi bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir tanya dalam tidur, kamu kenal tak Ahmad bin Hanbal? Ini di akhir hayat lah, di akhir hayat sebelum Imam Ahmad tadi meninggal dunia. Jadi orang tu kata, saya tak kenal Ahmad bin Hanbal ni. Jadi Nabi Khidir kata kepada dia, kamu pergilah ke Baghdad, kamu carilah Ahmad bin Hanbal tadi. Apabila kamu bertemu dengan Ahmad bin Hanbal tadi, kamu sampaikanlah salamku. Dia kata, sampaikan salamku Nabi Khidir kepadanya. Kemudian kamu bagi tahulah kepada Ahmad bin Hanbal tadi bahawa semua penduduk langit dan semua malaikat-malaikat yang mengelilingi arasy Allah Subhanahu wa taala raduna anka. Mereka semua meredai Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal kerana dia tadi sabar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala semasa dia tadi diuji dengan siksaan yang amat dahsyat tadi. Jadi itu salah satu fadilat ataupun salah satu kelebihan yang diriwayatkan bagi Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya nak bagi tahu, mungkinlah ada beberapa orang manusia yang tak dikenali pun di dunia. Kan di dunia tadi orang tak kenal, sebut nama Syekh ni orang tak kenal. Kita sebut nama pun tak kenal. Tapi tak semestinya tak terkenal di dunia tadi. Dia tadi tak terkenal juga di langit. Kan maksudnya ada makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit yang lebih mengenali makhluk yang berada di bumi melebihi ahli bumi itu sendiri. Jadi sebab tu kita jangan sangka buruk. Kita tak apa Syekh ni orang tak kenal pun. Apalah Syekh ni tak power pun. Dan kita tengok orang tu pada pandangan manusia kan. Tapi kita tak tahu pandangan di sisi Allah tadi lebih daripada apa yang dipandang oleh manusia, sebab kelebihan yang ada pada diri manusia semuanya terhijab. Kalau dalam hikam dia beritahu, sekiranya dibukakan hijab nur ma'rifat yang berada di dalam hati kekasih-kekasih Allah, nescaya nur tersebut lebih kuat daripada cahaya matahari. Kita hari ni kita rasa matahari tu dah kuat sangat dah. Kan terang satu dunia ni. Tapi dia kata cahaya nur makrifat di dalam hati kekasih Allah lebih kuat daripada cahaya matahari yang kamu nampak di dunia. Jadi itu kalau terbuka cahaya tersebut, kan cahaya tu kalau terbuka hari ni, semua orang sujud sembah lah. Kan kalau kita nampak, jumpa syekh-syekh tadi dan kita nampak cahaya pada diri mereka, maka kita pun akan tunduk dan patuh, tunduk dan menghormati, mengagungkan mereka. Cuma benda tu Allah Ta'ala hijabkan untuk menguji siapa yang beriman, siapa tak beriman. Kemudian Imam Abdul Wahab Syarani kata, wa manaqibuhu kathiratun masyhurah. Kelebihan riwayat hidup Imam Ahmad ni terlampau banyak lah, dan masyhur kita boleh baca kemudian lah. Dan dia kata meninggal dunia Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 241 Hijrah, pada ketika umurnya 77 tahun. Dan tak kala dia sakit tadi, manusia datang dengan segala kenderaan, dengan segala binatang-binatang mereka di rumahnya untuk menziarahinya, sehingga jalan-jalan dan semua lorong-lorong penuh dengan manusia. Dan apabila tadi menghembuskan nafasnya, manusia semua menjerit dan suara menangis terangkat dengan amat kuat, dan keseluruhan dunia tadi gempar dengan kematian Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dan ahli Baghdad keseluruhannya keluar ke tanah lapang untuk solat kepada jenazah ni. Dan mereka andaikan manusia yang hadir pada solat jenazah tersebut lebih kurang 800,000 orang lelaki. Dan dari kalangan perempuan ada 60,000 orang perempuan. Itu tak kira lagi yang ada dalam rumah, yang ada dekat atas bumbung, yang ada dekat atas kapal seumpamanya. Jadi sekiranya campur semua tadi, yang dekat padang lapang tu saja, dengan campur dekat rumah, tepi jalan segala tu, dia kata kalau kira tu, dia boleh sampai alfin, mana sejuta. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan bilangan manusia yang solat jenazah tadi sampai kepada alfin, 2 juta, wa khamsimi'ati alfin, 2.5 juta manusia yang datang solat jenazah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kerana terlampau ramai sangat orang datang tadi, maksudnya dia bila ramai sangat manusia berhimpun ni, dia akan mewujudkan satu keagungan. Maksudnya nampak keagungan agama Islam tadi, nampak betapa agungnya manusia yang meninggal tadi. Jadi apabila nampak saja keagungan tersebut, aslama yawma idzin 20,000 minal yahud. Masuk Islam pada hari kematian Imam Ahmad bin Hanbal tadi 20,000 daripada Yahudi, wan nasara wal majus,
dan dari kalangan Nasrani dan Majusi. Itulah apa dia? Keagungan Imam Ahmad ni. Maksudnya dia tadi memberi manfaat kepada manusia semasa dia hidup dan semasa dia tadi meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Jadi sampai situ habislah riwayat hidup Imam yang agung, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga apabila kita mendengar riwayat hidup imam-imam tadi, kita mendapat kemanfaatan. Moga-moga kita dapat menguatkan hati kita jasmani dan rohani untuk kita tadi lebih beribadat, dan lebih lagi supaya kita dapat mencintai mereka, orang terdahulu yang telah pergi, dan jasa mereka sampai hari ni lah. Maksud kalau Imam Ahmad bin Hanbal di zaman dia tak bertahan, dia berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, waliyazubillah, mungkin semua umat Islam zaman tu dah jadi Mu'tazilah. Sebab Baghdad maksudnya adalah kota yang besar, maksudnya tempat pemerintahan Islam. Jadi kalau dah satu Baghdad tu waliyazubillah jadi Mu'tazilah, satu dunia tu Islam akan jadi Mu'tazilah. Jadi akidah kita selamat pada hari ni. Maksudnya semua umat Islam ni, majoriti ni berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah kerana jasa imam-imam yang agung ni. Jadi itulah orang yang berjasa kepada kita walaupun kita tak sedar lah. Yang paling berjasa seperti Imam Ahmad bin Hanbal dari segi akidah kita tadi, Imam Syafi'i, dan daripada segi ilmu fiqh semayang yang kita buat sampai sekarang ni semua dengan jasa Imam Syafi'i. Dan imam-imam tarekat tasawuf itulah jasa mereka tadi menjaga kerohanian nenek moyang kita, sampai kita tadi di tanah Melayu ni boleh beramal dengan amalan ahli sufi. Wallahu ta'ala amri, segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.